Yang di-Pertuan Agong terima menghadap ahli-ahli RCI bagi kes kedaulatan Batu Putih. Mutang Tagal jadi Yang di-Pertua Dewan Negara yang baru. Beras putih Malaysia Madani didakwa lebih mahal daripada beras tempatan. Menteri Komunikasi mahu media sosial peka terhadap penglibatan kanak-kanak. Rafizi sedia berhadapan orang kuat Najib dalam podcast yang bakar menteri. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terima anugerah kedoktoran kehormat kejuruteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi petang 19 Februari 2024 bersamaan 9 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Hari ini, ahli-ahli Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI diterima menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di Istana Negara Kuala Lumpur. Menurut hantaran di Facebook rasmi, baginda berkenan menyerahkan watika pelantikan kepada ahli-ahli Suruhanjaya itu pada pertemuan yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Pada 14 Februari lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan RCI itu yang dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Pada Oktober 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Datuk Seri Anwar pada Disember lalu turut meminta Peguam Negara ketika itu, Idrus Harun, mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura. Arahan itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Mutang Tagal iaitu bekas ahli Parlimen Sarawak telah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang baru. Beliau yang pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Bukit Masitu merupakan orang Dayak pertama yang memegang jawatan ini. Selepas Wan Junaidi Tuanku Jaafar letak jawatan sebagai YDP Dewan Negara, Mutang adalah calon tunggal yang dicalonkan bagi menggantikan Wan Junaidi, bermakna beliau dilantik tanpa cabaran daripada pembangkang. Mutang, 70 tahun, adalah ahli Parlimen dua penggal untuk Bukit Mas dari 1982 hingga 1990. Dalam ucapan perasmiannya hari ini, Mutang berkata beliau telah dicalonkan oleh Premier Sarawak Abang Johari Openg kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mutang berikrar untuk meneruskan usaha mengukuhkan Parlimen, termasuk rancangan menghidupkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen dan penambahbaikan kepada peraturan mesyuarat. Cadangan memperkenalkan beras putih Malaysia Madani di pasaran didakwa bakal memberi kesan terhadap kos hidup rakyat. Yang di-Pertua Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Negeri Johor, Nurman Kamsani berkata, ini kerana beras Madani itu cuma lebih kepada penjenamaan semula dengan harga baharu yang lebih mahal daripada harga beras tempatan. Beliau berkata sebelum ini harga beras super tempatan RM26 dengan kadar kandungan beras hancur sekitar 5 hingga 7% bagi pack 10 kg. Kualiti beras Madani dengan harga RM30 pula sepatutnya mempunyai kandungan beras hancur lebih kurang daripada itu bagi menjamin kualiti makanan ruji rakyat ini. Kenaikan harga beras memberi impak besar terhadap kos sara hidup rakyat. Pertama sekali, apabila harga beras meningkat, pengguna terpaksa memperuntukkan lebih banyak wang membeli beras yang boleh mengurangkan kuasa beli mereka untuk barangan dan perkhidmatan lain.
Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas program Grand Food Fest di perkarangan tempat meletak kereta pusat beli belah Aeon Mall, Bandar Dato' On pada Ahad malam. Tambah beliau lagi, kenaikan harga produk makanan itu tidak dapat dielakkan kerana pengeluar menanggung kos lebih tinggi untuk membeli bahan mentah beras. Selain itu, ujar beliau, kenaikan harga beras juga boleh menjejaskan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian seperti harga makanan haiwan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menegaskan pertemuan beliau bersama syarikat yang mengawal selia pelantar media sosial seperti TikTok, Facebook dan YouTube untuk mengawal algoritma masing-masing dan lebih peka terhadap kanak-kanak yang menggunakan pelantar tersebut. Beliau juga menasihati kanak-kanak di bawah umur 13 tahun supaya tiada akaun media sosial kerana kesan kepada kanak-kanak yang membesar dengan penggunaan media sosial masih belum diketahui. Beliau yang ditemu bual dalam podcast Ini Kopi Kita, Sembang Anak Malaysia, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia berpandangan kumpulan kanak-kanak dalam lingkungan umur tersebut lebih aktif dalam aktiviti fizikal seperti bersukan dan bermain bersama rakan-rakan sebaya. Pada episod pertama podcast itu yang turut menampilkan pelakon, penyanyi dan usahawan Nur Fazura membincangkan topik tentang rasa takut ketinggalan ataupun terma popularnya FOMO ataupun Fear of Missing Out. Mengulas lanjut, Fahmi berkata orang ramai perlu menyeimbangkan keinginan untuk mengetahui perkara terbaru dan tidak perlu obses untuk sentiasa menjadi yang pertama mengetahui dan menyebarkan trend semasa dalam media sosial. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bersedia untuk berjumpa dengan orang kuat bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam rancangan podcast Yang Bakar Menteri. Namun beliau yang sedang mendapatkan rawatan di hospital berkata beliau perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu. Timbalan Presiden PKR itu berkata beliau tidak menjawab kritikan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puad Zarkashi serta bekas Ahli MKT Hisham Jalil dan aktivis Lim Sian Si kerana tidak mahu mengeruhkan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Beliau berkata bahawa mendedahkan wajah sebenar watak yang mengendalikan kempen propaganda yang mempertahankan 1MDB selama ini yang berselindung di sebalik nama Lim Sian Si. Rafizi berkata podcast YBM akan kembali bersiaran Mac ini selepas 2 minggu beliau berehat. Sebelum ini, Lim Sian Si antara aktivis politik yang mencabar Rafizi untuk bersemuka di program YBM kelolaan pemimpin PKR itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin dianugerahkan ijazah kedoktoran kehormat kejuruteraan daripada Institut Teknologi Shibaura SIT sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam pengukuhan kerjasama pendidikan teknikal Malaysia-Jepun. Penganugerahan itu juga berikutan usaha berterusan Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET terus menjadi platform meningkatkan kemahiran pelajar serta pengukuhan jalinan kerjasama industri kedua-dua pihak. Ijazah kedoktoran kehormat berkenaan disampaikan oleh Presiden SIT Profesor Dr. Jun Yamada kepada Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa Majlis TVET Negara di pusat pengajian berkenaan. Dalam ucapannya pada majlis berkenaan, Ahmad Zahid yang dalam rangka lawatan kerja 7 hari ke Jepun bermula Jumaat lepas berkata pengiktirafan itu akan memberikannya dan seluruh pasukan di bawah Majlis TVET Negara untuk berusaha lebih kuat dalam menjadikan program serta ekosistem TVET Malaysia lebih berkualiti dan berdaya saing. Terdahulu pagi tadi, Ahmad Zahid menerima watikah pelantikan sebagai Presiden Pertubuhan Kemajuan Industri, Kerohanian dan Budaya Antarabangsa bagi cawangan Malaysia, iaitu sebuah pertubuhan antarabangsa memfokuskan promosi jalinan kerjasama antarabangsa dalam pelbagai bidang. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi.
Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.